seterusnya. Maknanya saya nak bercakap macam mana kita nak dapatkan the very powerful picture. Sebab bila sebut travel and street ni, nak tak nak dia berkait rapat dengan advertising. Okay, bila sebut advertising, you must be perfect. Kan kalau tempat tu buruk dia jadi cantik, kalau tempat tu cantik dia lagi cantik lagi kan. That's why macam mana kita nak mempromosikan tempat tu. Pernah juga terjadi kat gambar nampak cantik tapi bila pergi Masya Allah, ya Allah, tak apa-apa punya tempat lah, betul kan. Kita tengok paling mudah lah. Contohnya kalau kita tengok kat booking.com, hotel-hotel kita tu kan, kalau tengok gambar-gambar hotel, interior bilik dia, wah macam cantik lah, macam kita pun rasa macam nak pergi, nak tengok kan, nak pergi dan sebagainya. Tapi bila kita check in aja tengok, ya Allah, hotel bilik tak sama macam gambar. Ini yang saya kata, kekuasaan begitu berkuasanya gambar untuk nak tarik minat orang untuk datang ke tempat tu. Jadi persoalan dia, macam mana kita nak cari gambar yang berkuasa, yang very powerful. Very powerful. So ada 3 benda yang kena highlight. Yang pertamanya adalah kita kena jelas bahawa gambar tu adalah untuk proses interpretation. Interpretation. This process for interpretation. That's mean, okay, kita ni maksudnya kita berkomunikasi dengan audience, okay, berkomunikasi dengan orang luar berdasarkan visual. So jadi macam mana kita nak develop interpretation, makna orang boleh tengok gambar kita, orang boleh faham apa yang kita nak sampaikan. Okay, first interpretation. Yang kedua, the mechanical. Mechanical is the technical. That's why kalau kita pakai fotografi, exposure, 3 serangkai tu memang tak boleh lari lah. ISO, aperture, shutter speed, itu kita tak boleh lari. Jadi maknanya macam mana kita nak control white balance, macam mana kita nak main bracketing. Ini adalah part of kata apa, the mechanical, the technical part tu. Jadi maksudnya macam mana kita nak faham the filosofi fotografi tu. Sebab kita faham filosofi fotografi tu, maksudnya gambar tu dihasilkan daripada cahaya. So macam mana, how you control the lighting, the light. Lighting terbagi pada 2, artificial light dengan natural light. 2 tu saja. Jadi maknanya kalau kita nak mixkan lighting ni macam mana? Apa teknik-teknik yang kita nak pakai? That's why the technical tu paling penting. Okay. Yang ketiga adalah ciri-ciri formalistik. Formalistik tu adalah macam mana gambar tu, subjek-subjek dalam gambar tu nak disusun. Kalau contohnya, kalau kita tengok dekat mata kita warna merah, macam mana kita nak kekalkan warna merah dalam gambar kita. Kalau macam mana kita nak kekalkan texture, line, shape, kita nak kekalkan 3D dimension, kita nak buat shadow, kita nak buat depth of field. Okay, ini adalah elemen of art yang you must learn and you must kuasai benda tersebut. Jadi ini that's the challenge lah dalam the travel fotografi ni. Maksudnya macam mana kita nak kekalkan ketiga-tiga benda tu. Sebab apa? Kalau tiga-tiga benda ni ada dan berkait, that's mean gambar itu ada nilai estetik dia yang tersendiri. Yang ini yang kita nak jaga estetik ni. Cantik is very subjective. Betul tak saya cakap? Cantik subjektif. Okey, tetapi untuk diterima gambar-gambar ini, kecantikan ini, maknanya semua orang boleh memperakui kecantikan tersebut. Kalau dalam travel foto, orang tengok gambar tu, orang nak pergi tempat, maknanya gambar tu dia sebagai pemberi maklumat dan juga sebagai penarik minat untuk orang pergi ke suatu tempat tu. Okay, itu the travel fotografi. Dia sebenarnya kalau siapa minat travel, sebenarnya gambar travel ni, kalau orang Malaysia, kalau kita tunjuk gambar kat London, okay, macam mana kita nak jaga, nak pastikan bahawa gambar kita tu dia tak plain. Okay, that's why saya kata the ciri-ciri formalistik tu kena ada. Angle dia, lepas tu kita control the lighting dia. Tengok lighting, tiba-tiba pula kita, kalau siapa sini pernah jalan Europe? Kat Europe tu kan, kalau kita jalan dekat Scandinavia, dekat Denmark, dekat Sweden kan, Norway, saya rasa dalam tempat yang tercantik kat dunia ni bagi saya lah, adalah di Norway. Tengok gambar di Norway tu banyak tempat cantik-cantik. Tetapi sebenarnya Malaysia pun banyak tempat cantik. Tetapi macam mana kita nak gambarkan kecantikan tempat tersebut. Ini satu cabaran dia. Sebab tu bila kita nak gambarkan, kita tak boleh lari dengan 3 benda tadi tu. Iaitu interpretation, the mechanical and the formalistic. 3 benda tu kita tak boleh lari. Okay, semua jelas That's why saya kata, untuk dapatkan the very powerful picture, kita kena tahu macam mana kita nak control lighting. Sebab lighting tu dia akan bina karakter subjek. Jadi sebenarnya dia tak cukup saja kalau hanya lighting yang kata apa, kita hanya dapat hard light ataupun soft light.
Nanti kelas kita nanti, that's why dalam nota-nota saya sebelum ni saya ada bagi benda-benda asas, supaya asas tu perlu dikuasai terlebih dahulu. Faham tak? Clear semua jadi sebab tu inilah kata apa, the challenge dalam bidang fotografi ni dalam bidang kata kata apa fotografi ni travel fotografi ni okey. Jadi insya-Allah esok saya akan bagi ada satu nota. Okey, kejap sebentar berkenaan dengan do's and don't, dia kata apa, the introduction asas sikit berkenaan dengan travel fotografi tersebut. Jadi sebenarnya dia ni sebenarnya bergantung kepada macam mana cara kita nak menarik minat orang dengan kita memberikan gambar kita secara visual, subjek tu secara visual. Faham tak semua? Clear Okey. Okey, jadi untuk hari ini saya akan lebih kepada the brief asas berkenaan dengan kata apa travel fotografi ni Okey. Sebelum tu izinkan saya ni kejap buka mana pergi ni. Semua dah makan dah? Dah. Dah Dah. Sekejap dia time ni lagi dia jadi mana pergi ni. Okey. Okey. Dia lambat sikit. Okay, so jadi kat sini saya akan berikan sedikit, dia sebenarnya tips simple aja. Saya rasa benda ni banyak kat internet, banyak sangat kat internet. So jadi sebenarnya dia benda ni sebenarnya mudah, memang sangat mudah sebenarnya. Okey, kat sini kita nota ni saya akan upload esok, maknanya do's and don't in travel photography. Apa yang boleh, apa yang tak boleh. Jadi kat sini saya akan berikan sedikit penerangan berkenaan dengan apa itu travel photography. Macam saya bagi tahu tadi tu, bahawa sebenarnya kita nak cari gambar yang mesti taking image that express the feeling of a time and place. Portray a land, its people or culture, its nature state and has no geographical limitation. Okey, jadi sebenarnya travel fotografi ni dia punya kekuatan dia adalah dia ni bukan hanya kita nak tunjukkan tempat tu saja, tetapi gambar tu adalah sebagai satu simbol culture budaya manusia yang ada pada waktu, yang ada pada kawasan itu. That's why saya kata bila sebut culture ni, dia perlu contohnya makanan, tempat tinggal dia punya reka bentuk architecture dia punya cara hidupnya, gaya hidupnya. Mungkin majlis perkahwinan di Afrika dengan majlis perkahwinan di Malaysia ada different. Jadi maknanya kita nak kena tunjukkan contohnya kecantikan, keindahan budaya masyarakat di kawasan itu. Jadi setiap tempat dia ada budaya dia. Sebab tu yang saya kata bidang foto ni kekuatan dia bukan hanya ambil gambar saja, tapi dia adalah petunjuk budaya, petunjuk sosial dan juga history, iaitu sejarah. Yang ini kita memang tak boleh nafikan lah travel fotografi ni. Sebab tu kalau nak jadi travel photographer ni, dia kena adalah merupakan orang yang betul-betul sekejap saya buka ni. Orang yang betul-betul tabah lah, yang betul-betul tabah, yang betul-betul boleh keluar, memang jenis kuat berjalan lah. Itu memang boleh lah jadi travel photo. Okey. Kalau tengok balik, contohnya dalam travel photo ni, dia ada contohnya landscape fotografi. Yang ni nanti kita akan belajar lah macam mana kita nak dapatkan the very powerful landscape. Tak adalah landscape tu dapat kosong aja. Dia mesti ada subjek, dominant subjek, mesti ada supportive subjek. Macam mana kita nak susun-susun subjek-subjek tersebut. Yang ini adalah landscape fotografi. Landscape fotografi ni sebenarnya dia ni merupakan satu seni di mana dia nak attract psychological viewer tu. Jadi maknanya dia kena bermain dengan psychological. Contohnya lighting, warna dia, ketenangan tempat tu, emosi tempat tu sendiri. Jadi yang itu
kata apa, untuk dapatkan landscape fotografi ni, dia sebenarnya memang bukan benda yang mudah dan dia perlukan kesabaran. Sebab kita kena tunggu, kena tengok time dia, macam mana kalau waktu senja macam mana gambarnya, kalau sunrise macam mana gambarnya, itu adalah landscape foto. Okay. Yang kedua adalah street fotografi. Maknanya dia record everyday life in a public place, often the candid shot of the stranger without their knowledge. Ini kiranya macam seolah-olah macam paparazzi lah. Tapi dia nak tunjukkan kawasan tu punya kehidupan. Dia tidak dibuat-buat, tidak dicipta, tetapi dilakukan proses penggambaran tu adalah secara candid. Tetapi candid, walaupun macam mana candid pun, dia perlu dapatkan angle yang baik, dia perlu dapatkan nasib lighting yang baik, dia perlu dapatkan macam composition yang baik, warna yang baik. Jadi maknanya untuk nak buat street fotografi ni, dia bukan satu benda yang mudah. Okay. Environmental portrait and photography. Okay, yang ini pun sebenarnya agak sukar. Dia lebih kurang sama je macam street, tetapi dia ni lebih kepada, contohnya kalau nelayan. Okay, gambar nelayan mesti ada sampannya di tepi laut. Dia tengah mengait joran dan sebagainya. Itu adalah environmental portrait photography. So yang ini sebenarnya kalau environmental portrait ni, dia memang kita boleh buat dua cara. Satu secara candid dan satu lagi secara yang bukan candid. Yang maknanya yang kita minta dia posing sikit ke, cik senyum sikit cik, katakan. Jadi boleh. Kalau secara candid tu, contohnya dia tengah kait-kait tu, dia setengah isap rokok. Dia tak sedar. Tapi karakter portrait tu dia tetap ada. Sebab dia mesti menggambarkan environmental apa yang dia buat pada waktu itu. Okey. Yang seterusnya adalah architecture fotografi. Yang ini adalah contohnya katanya gambar-gambar bangunan. Setiap bangunan yang ada tu dia perlukan, katanya macam saya kata, menunjukkan culture dan budaya masyarakat bangunan tu. Setiap negeri, setiap tempat masyarakat dia ada perbezaan bangunan architecture. Jadi keindahan ni yang kita nak shoot. Tetapi keindahan ni dia bukan hanya bangunan sebiji je, dia perlu melibatkan, masukkan environmental dia. Yang ini kita kena highlightkan lah, berkait rapat dengan budaya dia, dia punya environmental dia, cuaca dia. Yang ini kita kena includekan ketika kalau kita nak shoot architecture fotografi. Okay. Jadi yang ini ada 4 types ni lah. 4 types yang saya rasa untuk for the travel photo, kita akan cover untuk semester ni insyaAllah. Ini maknanya kita akan cover lah untuk semester ni. Okay. Dalam nota ni, okay, macam biasalah, ini saya rasa boleh baca sendirilah. Okay, tools apa yang kena ada. Jadi contohnya, untuk kalau kita nak pergi travel, okay, macam biasalah kita kena do the research. Kena tengok hotel dia macam mana, tempat dia kat mana, apa tarikan dia, food dia, makanan dia macam mana dan sebagainya. Yang ini kita kena do the research lah. Yang kedua adalah kita prepare. Macam contohnya kalau kita nak keluar, biasanya kalau kita bawa lens, kita akan bawa wide lens, kita akan bawa 50mm, kita akan bawa kit lens, dan maknanya kita bawa lah kelengkapan kamera kita. Bawa speed light kita, kita ada bawa bateri yang cukup. Yang ini biasalah, saya rasa semua orang tahu. This is general knowledge. Lepas tu kita ada identiti kita sendiri. Jadi maksudnya kita ada tema kita kena faham tema yang kita nak buat. Di mana macam mana kita nak tarik perhatian masyarakat, masyarakat ataupun nak tarik perhatian individu tu, dia kena tengok gambar kita. So kita kena tunjulkan keunikan, keindahan, macam mana kita nak tarik perhatian viewer. Jadi di sini kita perlu ada satu skill yang baik sebenarnya, untuk kita nak menggambarkan semua ini di dalam hanya sekeping gambar. Okay. Lepas tu macam biasalah, always ask the permission. Kadang-kadang ada orang dia tak suka kita ambil gambar dia curi-curi. Okey, tapi dia kata, tapi doktor tadi cakap kena candid. Boleh. Okey, cuma kita bagi tahu. Okey, kita daripada agensi mana, kita nak buat ni untuk assignment. Tapi pakcik tak apalah, pakcik buatlah kerja pakcik. Saya ambil gambar pakcik. That's why bila dia selesa dengan kita, insya-Allah dia akan banyak bagi kerjasama yang baik. That's why kena always ask the permission tu. Okay. Perkara yang don'ts. Yang penting lah macam biasa, do not ignore your gear.
Alright, do not certify with the first photo. Kadang-kadang ini bahaya dalam travel. Sebab tu kita ni, kalau kita berada satu tempat, kita kena shoot sebanyak yang boleh. Kita tak boleh shoot dengan yang hanya limit gambar sahaja. Sebab kadang-kadang ada gambar yang tak okey, ada punya lighting tak cukup. Jadi that's why kita tak boleh berpuas hati dengan gambar-gambar yang sikit. Sebab tu kan kita akan cuba pelbagai composition, pelbagai angle untuk kita dapatkan gambar yang sempurna. Okey. Lepas tu lagi satu, yang ni penting lah. Do not risk yourself for a perfect picture sampai kata orang nak beria-ria nak pergi capture gambar dekat tepi gunung berapi contohnya tiba-tiba meletup mati. Janganlah macam tu. Jadi kena jagalah keselamatan kita. Yang paling penting keselamatan kamera kita dan sebagainya. Okey. Do not photograph sensitive issue. Okey, sometimes ada setengah negara ni dia ada kata apa pantang larang dia. Okey, ada negara-negara yang ada yang boleh, ada yang tak boleh. Jadi maknanya kena fahamlah budaya sesuatu negara tersebut. Maknanya kita janganlah kita main shoot aja. Kita kena faham dia punya budaya, dia pantang larang dia. Kadang-kadang mungkin bagi pada kita tak ada masalah, tapi mungkin pada negara dia merupakan satu sensitive issue. Orang kata macam kalau bahasa kasar dia macam tak menghormatilah masyarakat kat situ. Jadi yang ini kena kena highlightkan lah. Okey. Jadi macam saya kata itu yang nota lah untuk yang saya akan upload untuk esok. Okey, ringkas saja do's and don't. Apa yang perlu ada. Sebab apa hari ni saya nak ceritakan, nak berikan sedikit maklumat lah apa yang perlu ada dalam travel fotografi tu. Laju sangat ke? Okey tak? Kelas pasal. Okey. Okey. Okey Okey. So saya rasa saya tak nak panjang-panjangkan sangat. Okey. Saya bagi terus brief untuk assignment number 1. Okey, simple aja. Brief untuk assignment number 1. Okey. Assignment number 1 ni adalah video. Video apa? Video promosi ataupun video tempat makan attraction di kawasan saudara-saudari. Okey. Faham tak? Dapat tak? Okey. Video tempat attraction, tempat makan, the place, kata apa tempat makan yang menarik di tempat saudara-saudari. Mungkin tepi jalan ke, contohnya kalau kat Ampang tu ada burger, dia ada nama burger, ada stall burger tu kan. Dia buruk stall burger tu, tapi orang nak pergi beli tu beratus-beratus. Apa yang menariknya? So kena review. Review tempat makan tersebut. Review dia tengah masak. Review juga makanan dia. Macam JJCM, jalan jajik makan. Betul tak? Okey. Orang nak reviewnya, tak kisah. Boleh diri sendiri ataupun boleh kawan. Tak ada masalah. Okey. Tapi video tersebut tidak boleh lebih daripada 5 minit dan jangan kurang daripada 3 minit. Okey. Jangan lebih 5 minit, jangan kurang 3 minit. This very simple video. Tak perlu editing yang terlalu high editing sangat. Saya sebenarnya nak tengok macam mana kreativiti saudara-saudari semua review tempat makan yang berdekatan dengan tempat saudara-saudari semua. Okey, macam tadi saya bagi tahu. Kalau kita nak buat kata apa review tempat ni, kita kena tengok culture dia, kita kena tahu apa yang menariknya kat tempat tu. Mungkin kita boleh masukkan sedikit-sedikit komentar lah. Orang contohnya orang kata tempat makan ni memang best. Saya selalu makan. That's why itu pun kita boleh masukkan, includekan dekat dalam video tu. Faham tak maksud dia? It's very simple. Nanti saya akan kata apa bagi link YouTube nanti ada beberapa video reviewer yang bagus untuk makan yang bagus. Jadi maknanya the next seminar nanti pada 20 nanti maknanya saya akan minta semua untuk buka video. Okey, kita akan tayangkan video tersebut. Nanti maknanya dia kena bagi tahu kenapa dipilih tempat tu sebagai tempat dia nak review tempat tu, apa istimewanya tempat tu. Ingat, this is promosi promosi tempat tu. Kita nak tunjukkan promosi ni, kita perlu masuk dan kita perlu rasa tempat makanan tu. Itu review pertama lah. Untuk kita punya the first assignment. Boleh? Ada masalah tak untuk first assignment tu? Clear? Boleh, insyaAllah. Boleh, insyaAllah. Boleh dalam ni semua suka makan. Okey. Tempat tak payah tempat mahal-mahal. Okey, tempat mahal-mahal. Tempat yang macam
kata apa, kadang-kadang kat tepi jalan tu pun sedap. Betul tak saya cakap? Kan? Betul. Tepi jalan pun sedap. Macam contohnya, macam saya percaya dekat Pening Nazrul kat Pening banyak tempat sedap-sedap. Saya sampai sekarang nak rasa apa nasi kandar tepi parit tu Yang dia orang nak makan tu kat tepi parit ke macam tu? Betul Nazrul? Ada juga. Kan? Tu istimewanya. Sampai terkenal orang kalau pergi Pening mesti nak pergi tempat tu. Padahal tempat tu pun tak adalah eksklusif mana. Betul tak cakap? Kan? Tapi disebabkan dia sedap. Tapi nak buat sedap ni macam mana tau? Mesti ada review makan. Tunjukkan, okey hari ni saya order sotong celup tepung dengan kari ikan. So macam mana nak rasa? Okey ambil makan. Wow, sedap, orang tengok pun macam terliur-liur tengok. Terus lapar. Faham kan? Kan? Itu sebenarnya food ni kita nak main. Saya pun dah lapar dah ni. Ingat apa nasi kandar kan? Food ni dapat makan free. Ya tapi Betul dapat makan free kalau nak buat review assignment ni. Betul. Tunjuk kat student, ini assignment saya. Cakap, saya nak buat review tempat makan tuan ni, boleh tak kalau saya nak buat review ni? Okey. Jadi buatlah review tu. Okey, tunjukkan angle Okey, ini kena belajar jugalah. Kalau nak pergi tempat review makan, mestilah tunjukkan tempat dia. Mesti ada outdoor sikit. Tunjuk kalau kat kedai, tunjuk kedai punya signboard. Okey, tunjuk juga dalam kedai luar kedai tu masuk ke dalam kedai. Lepas tu interior kedai. Betul tak kan? Lepas tu pula apa lagi nak shoot? Shoot lah kalau contohnya dia buat nasi berlauk. Dia ada kata konon-konon kedai ni nasi berlauk dia memang banyak, ada 500 jenis lauk. Dia kata macam tu, 500 jenis lauk. Tunjukkan susunan lauk-lauk tersebut. Pelbagai warna, pelbagai rasa kan. Tunjukkan. Kemudian lepas tu apa? Tunjukkan environment dalam restoran tu, dalam tempat tu. Contohnya kata apa, orang tengah makan, orang tengah beratur, orang tengah bayar, orang tengah apa semua kat environment. Lepas tu buatlah sedikit kata apa, komen-komen. Tanya, pakcik datang sini selalu tak? Selalu. Apa yang best di tempat ni tempat ni macam ni. Dia bagi itulah tempat ni best. Pakcik selalu datang bawa anak bini ke semua datang makan tempat apa semua. Lepas tu apa lauk pakcik suka? Pakcik suka lauk ini, lauk ni. Itu contoh. Okey, mungkin boleh buat kalau kata malu sangat nak buat kata apa komen-komen tu, dia buat macam ni pun dah okey dah. Gerai ni best. Macam tu, simple aja. So dia buat tagline. Kan? Kemudian kalau nasib baik sikit, kalau rajin, interview lah sikit kata apa tuan punya kedai tu. Tanyalah kata kedai ni apa istimewanya atau bila buka dan sebagainya. Kemudian yang terakhir, review makan tu. Review makan tu. Buat shoot, buka tripod ataupun suruh kawan tu ambil gambar, shoot kita, lepas tu review. Review mesti tunjukkan dia punya makan dia punya rasanya, buat macam nikmatnya tu walaupun tak sedap kan. Tapi macam seolah-olah macam sedap. Jadi lepas tu dia punya ending dia kata terima kasih, shoot balik dekat outdoor kedai, tempat kedai tu contoh. Okey, tunjukkan. Okey, buat macam ni, bye-bye, dah. Habis. Selesai. Very simple. Saya nak ada dalam video tu ke sir? Terpulang. Kalau nak ada, kalau macam nak pakai voice background pun tak ada masalah. Boleh juga. Tak semestinya kita kena ada. Boleh. Itu idea masing-masing. Kalau rasa tiba-tiba dia berkawan dengan kawan baik ni adalah Syafiq Kyle. Nak suruh Syafiq Kyle jadi review kita. Boleh, tak ada masalah. Kawan-kawan pun boleh. Nak suruh mak pun boleh, tak ada masalah. Nak pakai voice background pun tak ada masalah. Okey je. Itu bergantung kepada masing-masing punya ni lah. Punya ni. Okey, lepas tu ada cakap, doktor tengah COVID ni, doktor takutlah nak makan kat kedai doktor. Okey, ambil gambar kat kedai, nak makan, nak review tu boleh bawa balik rumah. Tak ada masalah. Boleh juga. Ya. Boleh guna kamera macam-macam ke nak kena DSLR juga? Tidak, pakai handphone pun boleh. Asalkan kamera. Saya sebut kameranya tak semestinya DSLR. Compact ke, handphone ke, kamera DSLR ke, mirrorless ke, pandai-pandai lah. Asalkan as long kata apa, ada video, dah cukup. Tapi sekarang ni dah canggih tau. iPhone sekarang ni kan, kita boleh shoot video, lepas tu kita boleh terus edit dekat dalam telefon terus. Lagi senang. Tak payah susah. Betul tak? Kan? Okay? Buat review tu. Terpulang pada aktiviti masing-masing.
Doktor nak tanya. Ya. Kedai yang kita pergi tu kan, kena satu kedai ataupun boleh banyak-banyak kedai? Satu kedai sudah. Oh, okey. Fokus kat kedai tu je. Fokus kat kedai. Tapi kalau rajin sangat, okey, hari ni kita buat 5 kedai. Kan? Tapi jangan pakai tangan. Kan? Kalau 5 kedai dah jadi JJCM lah ni. Bukan terus episod JJCM terus. Itu memang A plus lagi dapat. Kan? Ya, Tamizi tanya apa tadi? Tak ada, tadi saya nyakat dia tadi. Oh, yalah kan. Dia buat kedai. Tapi itulah macam contohnya kat apa ni, Padang Rengas kan. Dekat Padang Rengas tadi pun mesti ada tempat best-best, betul tak kan? Kan? Betul tak? Ada apa Amirul kat sana? Tempat makan best? Tak ada juga, tapi banyak ada satu kedai mamak tu, dia macam dari lama turun-temurun lah. Oh, turun-temurun. Baik. Tapi mamak nampak mana-mana mesti hidup kan? Balik betul. Tapi mamak ni macam okey sikit lah daripada mamak kedai lain sebab dia macam jual kundas daripada dulu sampai sekarang. Zaman atuk dia, moyang dia jual kundas. Resipi turun-menurun lah. Habis kalau dekat Perak, makanan Perak, tradisi Perak apa tahu juga. Tapi kalau dekat Kuala Kangsar banyak makan laksa lah. Laksa apa? Orang kata laksa sarang burung dia panggil. Telur sarang. Telur sarang. Padahal telur sarang tu telur dadah je yang dia buat kan, tapi dia punya pandai juga dia buat tu. Macam kat Gajah ni, tempat saya ni, orang duk cari cucuk udang alur gajah. Tapi macam saya kan dah biasa makan, saya kata apalah best sangat cucuk udang alur gajah. Tapi okey lah. Tapi kalau ada orang datang, dia suka sangat makan cucuk udang alur gajah. Dia terkenal sebab dia kata sos dia sedap. Kan? Macam apa, tadi siapa Diana tadi duduk Ampang tadi, Ampang tu lagi macam-macam ada. Rasa dia sebenarnya kat KL tu, okey, KL tu adalah syurga makan sebab segala Kelantan punya makan, ke Terengganu ke Melaka ke segala-galanya berpusat kat KL. Betul tak Kak? Betul. Kan? Betul. Orang cakap Malaysia ni adalah syurga makan. Tapi tang mana syurganya? Tapi yang betul pun, semua makan ada. Segala-galanya ada kat sini. Itu yang bestnya KL lah. Kuala Lumpur bestnya Malaysia ni. Negara berbilang kaum dan bangsa. Kalau Mak Saleh datang, dia buat travel, dia mesti akan cari tempat makan. So jadi tempat makan adalah attraction pertama yang kita yang pelancongan boleh tawarkan untuk pelancong-pelancong datang melancong kat negara tu. Dapat tak? Clear? Doktor. Ya saya. Okey, macam sekarang kalau kita buka Facebook ataupun Instagram, kita lebih banyak nampak video yang simple macam dalam 2 ke 3 minit, contohnya macam Penang Foodie atau KL Foodie. Konsep macam tu pun boleh juga kan? Dia lebih kepada description, voice over sikit ataupun kadang dia just text untuk explanation saja kan? Boleh. Tak ada masalah. Boleh. Dia yang penting assignment ni, objektifnya, outcome dia adalah kita nak mempromosikan food tempat tu, okey, dengan technical video kita. Habis itu. Kreatifan kita. Kreativiti ni saya serahkan masing-masing punya kreativiti. Nak buat voice note ke, nak panggil model ke, dia sendiri nak buat ke, dia konon-konon nak buat macam travelog ke, biasanya travelog kan, nak buat style travelog ke, should be no problem. Okey je, tak ada masalah. Saya okey je. Yang penting adalah video kita sendiri buat, edit, kita sendiri yang menunjukkan tempat tu punya apa yang istimewanya tempat tu, kita sendiri yang kata apa yang promosikan dia dengan kita punya technical fotografi kita dan video kita tu. Itu saja. Okey, macam saya beritahu tadi, tak semestinya pakai DSLR. Gunakanlah apa yang ada dekat saudara-saudari semua. Itu saja. Faham tak? Clear? Okay. Cuma yang duration tadi tu dia 3 ke 5 minit. Jangan kurang 3 minit, jangan lebih 5 minit. Janganlah pula ada buat video setengah jam. Itu dah macam JJCM. Jangan cik makan terus buat producer. Tapi sebenarnya boleh kaya tau sebenarnya kalau kita ada YouTube channel kita sendiri yang promosi tempat makan aja. Ada orang buat tau sebenarnya. Betul dah ramai Dah ramai tau. Dulu kan saya ingat lagi, saya nak buat video nak mempromosikan bilik pun ada orang buat juga, boring lah kan. Jadi nak buat apa kan? Bilik hotel tu tak bilik hotel.
Kan? Ada orang dah buat dah bilik hotel punya best juga tu kadang-kadang sangat membantu sebenarnya. Kan? Jadi video ni sangat membantu. Macam kita buat review makan ni, mana tahu hasil daripada kita buat review makan kat tempat tu, mana tempat tu akan jadi tumpuan orang datang. Betul tak cakap? Kan? Kita bantulah. Tapi macam saya bagi tahu tadi, tak semestinya dekat kedai mewah, tak semestinya dekat gerai, mungkin dekat stall-stall, tapi itu mungkin pun ada keistimewaan dia. Nanti saya akan cuba bagilah link-link yang masing-masing boleh tengok lah. Sebab ada satu tempat tu yang semasa lepas buat, dia makan lemang je. Dia buat lemang, kedai lemang, okey, tapi lemang dia tu dia ada pelbagai rendang yang ada. Makan orang kata sedap. Memang sedap. Memang diorang jumpa tempat tu, memang time lepas kelas travel tu memang kata apa diorang berlawan-lawan jugalah diorang buat video review tu. Dia macam tu. Kan sebab apa benda yang orang suka makan, siapa tak suka makan? Kita nak cari tempat makan sedap kan? Contohnya macam kat Ampang tu ada Big Plate. Pinggan besar, makan banyak, portion dia banyak, harga dia murah. Sedap betul lah yang tu. Kan? Tu pun kita boleh buat, tak ada masalah. Simple aja. Jadi maknanya the next seminar nanti masing-masing akan bentangkan. Okey, kemudian bentang tu macam mana? Okey, bentang dia tunjuk video dulu, kemudian cuma just bagi tahu saja why you choose this place untuk review makan tu. Apa yang istimewanya kat situ? Mesti ada, kena ada sebab. Apa sebab kat situ? Itu yang saya kata interpretation, mechanical, formalistic. Clear? Clear. Okay, saya faham. Okay, any question? Kalau macam yang ada satu tempat tu macam dia bukan kedai lah, tapi macam tempat makan, macam kemah-kemah je. Itu kita nak review tu, kita nak kira di kedai ke ataupun nak declare dia punya macam tempat. Okay. Macam kenapa Tamizi ambil tempat tu makan sedap ke? Kalau macam saya kat producer ni tengok setiap minggu ramai orang makan kat situ. Okay, betul tak? Kita review tempat dia, walaupun kata tempat ni kemah ke biasa-biasa je, tapi makan dia power. Macam tu kan? Banyak pilihan lah kat situ kan. Ya, betul. Saya kalau review tempat tu lah. Betul-betul, review tempat tu, promosikan tempat tu. Makan dia apa, kalau kata banyak lauk-lauk, okey, banyak. Mana review je lah, tak kisah. Mungkin tempat tu mungkin tak berapa orang kata gah, tapi sebenarnya makanan tu sedap. Disebabkan makanan sedap itulah orang ramai datang. Mungkin Tamizi boleh interview orang, kenapa orang makan kat sini? Apa sebab? Kan? Kata, dia punya sop pedas sedap. Contohnya lah. Kan? Tu boleh juga tu. Dapat? Pernah makan tak? Kata apa? Kambing 44 hari. Tak. Pernah dengar tapi tak makan lagi lah. Kan? Dia apa? Dia kira apa? Kari kambing 44 hari. Saya pun pelik juga pasal 44 hari ni Ada orang kata 44 hari sebab dia pergi tablik 44 hari. Lepas tu ada pula kawan saya pergi dajal saya, dia cakap apa? Saya pula boleh percaya bulat-bulat. Dia kata sebenarnya kambing ni dia orang sembelih lepas 44 hari. Astagfirullahaladzim. boleh percaya pula. Dia tak 44 hari tu. Tapi dia orang kata kalau pergi sana beratur ramai orang. Saya tak sempat pergi. Betul sir, betul. Dekat Hitam tak salah saya. Hitam, Hitam 44 hari. Dekat Jasin 42 hari. Dekat Muar 41 hari. Dia buat macam tu pula. Kan? Tapi betul, Tahi Hitam tu sangat terkenal. So siapa-siapa nak cuba, pergilah. Dia betul-betul tepi air hitam. Kedai dia kita boleh nampak kat tepi highway tu. Pergi. Jalan-jalan. Ni dah boleh rentas negeri ni, pergilah berjalan-jalan. Support kita punya pelancongan negara kita, insyaAllah. Okay? So, any question? Nanti projek brief ni Dr. post lain feature. Ya, betul. Betul. Deadline dia? Sebelum, tak apa, 20 hari bulan. 20 hari bulan 11 ni. Okay. Untuk seminar nombor 2. Okay? Lagi? Kalau ada nanti kita orang tanya group boleh? Boleh, tak ada masalah. Saya kalau saya tak jawab tu, tanya je. Tapi biasanya malam saya akan buka, insyaAllah. Kadang-kadang siang ni tak menang tangan lah ke macam-macam benda kan. Saya tak kenal kan, nama saya Nazir Syarif. Saya orang Alur Gajah Melaka. Saya bertugas di UiTM Melaka.
You item Melaka. Kalau dulu masa sebelum PKP tu kan, saya kalau setiap bulan tu mesti sekali saya turun dekat Shah Alam. Kelas kat Shah Alam kan. Tapi saya rasa dah dekat 2 tahun dah kelas tak pergi kat Shah Alam dah saya rasa. Semenjak PKP ni kan, betul tak? PKP okey semua dah buka ni lega sikit betul tak? Boleh lah. Kita lama sangat PKP kan, betul tak? Yes, lama. Asyik dah habis. Kalau tidak straight putu ni lagi teruk ni. Tapi saya harap jangan PKP lagi lah. Tak larat lah PKP lagi dia. Betul tak Dah lepas lah sikit dalam hutan dah. Ya? Harap-harap jangan PKP lagi lah kot. Sebab kadang-kadang kesian macam saya punya kawan-kawan saya ramai dah tak ada kerja dah tu. Kan? Semalam saya pergi dekat shopping kejap tengok barang. Tengok banyak tutup kedai. Banyak tutup kedai. Masih lagi belum pulih lagi kot saya rasa kot. Tapi kita tunggu je lah. Tengoklah mungkin dia ambil masa setahun tu untuk pulih tu balik tu. Nak rancakkan balik ekonomi tu balik. Peniaga kecil tu yang banyak efek. Peniaga kecil. Betul. Peniaga kecil. Memang efek dia banyak lah. Tapi memang betul saya cakap. Dia mengambil masa setahun juga tu nak pulih balik tu. Bukan mudah tu. Sebab tu harapan saya masa buat assignment ni ikutlah prosedur, jaraklah sikit kan, jarakkan sikit. Tapi saya tengok orang masyarakat Malaysia ni degil-degil, tak nak jarak kan, tak nak jarak, biasa je kan. Yang itu pun merisaukan kita lah. Sebab hari ni kes turun, hari ni 4,007, tapi esok naik balik. Dia range dia macam tu je, 47, 45, 6,000, 4,000, 5,000, 6,000 kan. Jadi mencabar jugalah kot sebenarnya. Okey. Jadi saya harap kalau ada masalah, kalau tak faham boleh tanya dalam grup. Okey, video ni saya akan upload dekat dalam saya punya YouTube channel saya. So boleh tengok banyak kali. Okey? Okey. Saya tengok muka saya penat penat semua daripada pagi Sabar insya-Allah. Okey. Untuk kelas kita, okay, jangan lupa tik kehadiran online, kehadiran. Kelas saya senang je. Datang kelas, hantar assignment, confirm lepas. Tak ada masalah. Jenis saya nak membantu. Sebab ini subjek elektif. Subjek elektif ni sepatutnya tak boleh gagal. Kan? Apa susah. Hantar assignment, datang kelas. Okey lah. Kalau tak boleh datang, message, doktor tak boleh datang, doktor. Boleh tak kalau saya ni apa semua? Boleh, tak ada masalah. Okey je. Okey? Okey, boleh. Okey, alhamdulillah. Okey. Jadi saya rasa itu saja untuk kelas kita, tak lama pun. Sebab apa, lama-lama pun orang kata dengan petangnya, dengan dindingnya, dengan perut laparnya, saya tahu tak masuk. Elok saya keep brief aja. Saya bagi cepat je. Tap, lepas tu dah cukup jalan buat kerja. Betul tak saya cakap? Kan? Gelap pula kan? Betul pun. Penat. Kan, saya pun tadi pada tengah hari tadi kelas. Ni baru, hari ni baru nak lega sikit lah. Petang ni baru nak lega sikit. Okay? So kalau tak ada apa-apa, kita tutup kelas kita dengan tasbih kifarah dan surah Al-As. Okey, sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Okey. Assalamualaikum. Stay safe. Okey.